Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim. Pada subuh ni insya-Allah kita akan mulakan tafsir surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita membahaskan tafsir ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah An-Nisa ni, sedikit kita bincangkan tentang muqaddimah kepada surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni disebut sebagai An-Nisa. Disebut nama surah ini sebagai An-Nisa yang bererti wanita ataupun perempuan. Mengapa surah ini disebut sebagai surah An-Nisa? Kerana dalam surah ini banyak membincangkan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan wanita. Misalkan kedudukan wanita sebagai anak, kedudukan wanita sebagai isteri, kemudian hukum hakam yang khas berkaitan dengan wanita seperti haid dan sebagainya, dan masih banyak lagi hukum hakam yang berkaitan tentang wanita yang dibicarakan dalam surah An-Nisa ni. Kehadiran surah An-Nisa ni salah satu bukti betapa agama Islam sangat meninggikan kedudukan wanita. Ini berbeza dengan keadaan wanita sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang, wanita amat direndahkan dan dihinakan. Hak-hak mereka tidak diberikan. Kelemahan wanita dimanfaatkan untuk menzalimi mereka. Misalkan, pada zaman jahiliyah atau sebelum Islam, wanita tidak berhak atas mahar dalam perkahwinannya. Tetapi ketika mana Islam melalui surah An-Nisa ni, Allah menyatakan bahawa mahar adalah hak milik kepada wanita tersebut. Sebelum Islam datang, wanita tidak mendapatkan harta pusaka. Malah mereka bahagian daripada yang diwariskan. Namun ketika mana Islam datang, Islam memberikan hak untuk mendapat harta pusaka. Maka sebagai anak perempuan ada bahagian dia tertentu. Sebagai saudari ada bahagian dia tertentu. Sebagai isteri ada bahagian dia tertentu. Ini satu gerakan yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh agama Islam untuk meninggikan kedudukan wanita selepas direndahkan dan dihinakan sebelumnya. Dan masih banyak lagi Allah Ta'ala bicarakan dalam surah An-Nisa ni betapa wanita adalah makhluk yang mulia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surah ini pun disebut sebagai surah An-Nisa. Baik, kita teruskan. Surah An-Nisa ni adalah surah Madaniyah. Artinya ia diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam selepas baginda hijrah ke Madinah. Ini dapat dibuktikan daripada riwayat yang bersumber daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana Aisyah mengatakan tidak turun surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa melainkan aku ada bersama-sama dengan Rasulullah. Dan sejarah mencatatkan bahawa Aisyah hidup bersama-sama dengan Rasulullah sebagai pasangan suami isteri itu selepas baginda hijrah ke Madinah, tepatnya pada bulan Syawal, lebih kurang 8 bulan selepas baginda hijrah ke Madinah. Maka surah ini adalah surah Madaniyah. Selain riwayat tadi juga dikuatkan daripada kandungan surah ini,
Ya, kerana dalam menentukan, ini dalam ilmu ulumul Quran ya, dalam menentukan satu-satu surah itu sebagai makkiyah ataupun madaniyah, dia ada dua kayu ukur ya yang menjadi penentu. Yang pertama berdasarkan riwayat. Kalau ada riwayat menyatakan misalnya seperti riwayat Aisyah tadi mengatakan bahawa surah ini diturunkan di Madinah, maka surah ini adalah surah madaniyah. Cara yang kedua itu disebut dengan metode qiyasi ya. Metode analogi, melihat kepada kandungan surah tersebut. Maka apabila kita perhatikan kandungan surah An-Nisa ni, memang dia amat sesuai dengan ciri-ciri surah madaniyah. Mengapa? Kerana surah madaniyah itu banyak berbicara tentang hukum hakam, banyak berbicara tentang kehidupan keluarga, banyak berbicara tentang kehidupan sosial, jihad, dan interaksi-interaksi sosial yang lainnya. Berbeza dengan surah-surah makkiyah yang mana fokus surah-surah makkiyah itu lebih kepada perkara-perkara akidah dan akhlak, kerana memang keadaan semasa di Makkah dan keadaan semasa baginda alaihi salatu wasalam di Madinah cukup berbeza ya. Baik, surah An-Nisa ni jumlah ayat dia ada sebanyak 176 ayat sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita masuk kepada ayat yang pertama dalam surah ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu. Dan Allah menciptakan pasangannya darinya. Dan daripada keduanya, Allah Ta'ala mengembangbiakkan lelaki dan wanita yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengannya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim, hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala ni. Pada ayat yang pertama ini Allah Taala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini cara Allah Ta'ala membuka surah ni. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ya, tidak banyak surah yang diawali Allah Ta'ala dengan Ya ayyuhan nas. Bahkan tak silap saya, hanya surah ini sahaja yang diawali Allah Ta'ala dengan Ya ayyuhan nas. Apa maksud Ya ayyuhan nas? Ya ayyuhan nas artinya adalah wahai sekalian manusia. Seruan Ya ayyuhan nas itu lebih umum berbanding Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dia hanya dikhaskan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi kalau disebut dengan Ya ayyuhan nas, maka seruan Allah Ta'ala itu kepada semua manusia. Tak kiralah bangsa dia apa, warna kulit dia apa, bahkan agama dia apa sekalipun, dia masuk dalam seruan Allah Ta'ala tersebut. Maka am wa ashmal minan nida ya ayyuhalladzina amanu. Ia lebih am dan lebih luas cakupannya berbanding seruan Ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Mengapa Allah Ta'ala awali surah ini dengan Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia? Dikatakan oleh ulama kita,
li'anna suratan nisa'i waradat fihi huquq, kerana dalam surah An-Nisa ni banyak Allah Ta'ala membicarakan tentang hak-hak manusia, sehingga kan in sahha an nusammiha huquqal insan, sehingga kan kalau boleh kita sebut surah An-Nisa ni yang diawali Allah dengan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, boleh kita sebut sebagai surah yang berbicara tentang hak-hak manusia. Kerana memang apabila kita baca surah ini, Allah Ta'ala banyak membicarakan tentang hak-hak manusia. Hak lelaki, hak wanita, hak sebagai anak, hak sebagai orang tua, hak sebagai datuk, ya. Semua dibicarakan dalam surah tu An-Nisa ni, hak keluarga dan lain-lain sebagainya, ya. Maka itulah salah satu hikmah mengapa surah ini diawali Allah Ta'ala dengan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Baik, selepas Allah Ta'ala sebut seru wahai sekalian manusia, kemudian Allah berfirman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu, ya. Dekat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita untuk bertakwa. Apa maksud takwa? Takwa ada mendefinisikan sebagai imtithalu awamirihi wajtinabun nawahihi, iaitulah melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan tegahan-tegahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun demikian, ada ulama yang memaknai takwa ini, ya, secara bahasa lah, ya. Secara bahasa, takwa itu artinya menjadikan antara kita dengan kemurkaan Allah ada pendinding, ya. So takwa itu dimaknai dengan wiqayah, dinding perlindungan. Jadi bertakwa itu artinya kita menjadikan dinding pembatas ataupun pelindung antara kita dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Dengan cara apa kita terlindung daripada kemurkaan Allah Ta'ala itu? Dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan tegahan-tegahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So pada awal surah An-Nisa ni Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bertakwa, ya. Bertakwa kepada siapa? Rabbakum, kepada Rabb kamu. Allah Ta'ala sebut dekat sini dengan Rabb. Apa makna Rabb itu? Rabb itu dimaknai dengan Al-Malik, dimaknai dengan As-Sayyid, dimaknai dengan Al-Murabbi, dimaknai dengan Al-Hadi, dimaknai dengan Al-Mursyid, dimaknai dengan Al-Muallim, ya, dan lain-lain sebagainya. Rabb itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala, ya, yang diperintahkan kita bertakwa kepadanya, kepada Rabb kita, kerana Rabb kita inilah yang mencipta kita. Rabb itu boleh dimaknai dengan yang mencipta. Allah Ta'ala yang mencipta kita, Allah Ta'ala yang menguasai kita, Allah Ta'ala yang mengurniakan pelbagai macam nikmat-nikmat kepada kita, ya. Maka pada sambungan ayat ini Allah mengatakan alladzi khalaqakum, Rabb kamu itu dialah yang telah mencipta kamu. Maka bila disebut tentang Rabb, kalau disebut Rabb itu biasa Allah Ta'ala akan kaitkan dengan kuasa Allah, penciptaan Allah, pentadbiran Allah dan lain-lain sebagainya, ya. Itu beza Rabb dengan Allah, ya. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, bertakwalah kepada Rabb kamu, ya, yang telah mencipta kamu, yang telah memberi kamu rezeki, ya, yang telah mengurniakan kamu banyak nikmat. Dan di antara rububiyatullah itu alladzi khalaqakum, yang mana Allah Ta'ala telah mencipta kamu. Maka salah satu alasan utama kenapa kita mesti bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan tegahan-tegahannya, kerana Allah Ta'ala lah yang mencipta kita. Kerana Allah Ta'ala yang mencipta kita.
daripada tiada menjadi ada. Allah Ta'ala yang membuat kita jadi seperti saat ini. Ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu pernah satu masa kita belum ada, nama kita belum dipanggil, gelar kita belum diketahui, kedudukan kita tak ada sama sekali. Kemudian Allah Ta'ala mencipta kita menjadi ada. Kemudian Allah kurniakan banyak nikmat kepada kita. Ada nikmat hidup, ada nikmat sihat, ada nikmat tenaga, ada nikmat akal fikiran, ada nikmat penglihatan, ada nikmat pendengaran, ada nikmat lain-lain. Maka oleh kerana ini semua, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman, alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta kamu daripada nafsi wahidah. Nafsi wahidah ni, kalau kita lihat terjemahan dalam Al-Quran, diterjemah dengan diri yang satu. Maksudnya dekat sini adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, kita ini semua yang hidup pada zaman ini, atau manusia yang ada selepas Nabi Adam alaihi salam, semuanya dicipta daripada Adam. Ya, maka dikatakan antum min Adam. Ya, kita ni daripada Adam, wa Adamu min turab. Adam dicipta Allah Ta'ala daripada tanah. So pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang asal penciptaan kita, iaitu min abi wahid, daripada ayah yang satu. Ayah kita semua satu, sama. Ibu kita juga sama, satu. Hakikat ayah dan ibu manusia ini adalah satu. Ya. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan ini kepada kita? Bahawa hakikatnya ayah kita dan ibu kita manusia ini adalah satu, sama. Li'utifa ba'duhum ala ba'd. Supaya sebahagian kita dengan sebahagian yang lain saling berkasih sayang, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, seperti halnya kita yang bersaudara, yang seibu dan seayah. Ya, hakikat kita seluruh manusia ini adalah keluarga, berasal daripada ayah dan ibu yang sama. Maka kesedaran ini perlu untuk dibangun, perlu untuk kita bangunkan dalam jiwa setiap insan, supaya setiap manusia mempunyai cinta, empati kepada semua orang, ada kepedulian, ada kasih sayang kepada semua orang. Sehingga kan apabila ini yang kita tanamkan dalam jiwa kita, maka kita akan memandang orang dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, bukan dengan pandangan kebencian dan kemarahan. Kerana apa? Kita tahu kita adalah bersaudara. Ayah dan ibu kita adalah sama, iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Maka kalau kita suka membenci dan marah melihat orang, maka ingatlah ayat Allah Ta'ala ni, bahawa sebenarnya dia adalah saudara kita. Oh, tapi dia berbeza agama dengan kita. Ya, maka persaudaraan itu ada ukhuwah Islamiyah, ada persaudaraan kerana kita satu agama. Tetapi jangan lupa, ada ukhuwah insaniyah, ada persaudaraan kemanusiaan. Kita bersaudara kerana kita sesama manusia, dan kita sama-sama berasal daripada ayah dan ibu yang sama. Ya, iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Ya. So pada awal ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang kuasa kamalu qudratillah,
tentang kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, apabila kita perhatikan awal surah An-Nisa ni, Allah Ta'ala berbicara tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Pada akhir surah An-Nisa ni pula, iaitulah ayat 176, Allah Ta'ala tutup surah ini dengan kesempurnaan ilmu Allah. Wallahu bikulli syai'in alim, kata Allah pada ayat terakhir. Ini menarik. Maka para ulama tafsir ada perbahasan munasabatu, hubung kait awal dan akhir surah, ya. Maka pada awal surah An-Nisa ni Allah Ta'ala sebut tentang kamalu qudratillah, kesempurnaan kuasa Allah, dan pada akhir surah Allah Ta'ala sebut kamalu ilmillah, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa hubung kait kedua-dua ini, ya? Maka dengan dua sifat Allah Ta'ala ni, tathbutur rububiyah, sabit rububiyatullah, sabit uluhiyah Allah, sabit ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dua sifat inilah kita sebagai hamba wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan tegahan-tegahan Allah Ta'ala, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan pada ayat ini, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Ta'ala mencipta daripadanya pasangannya. Daripada mana? Daripada Adam. Allah Ta'ala mencipta pasangannya. Wa khalaqa minha, Allah Ta'ala mencipta daripadanya, maksudnya daripada Adam, zawjaha, pasangannya, iaitulah Hawa. Maka Hawa, isteri kepada Nabi Adam dan ibu kepada kita semua, itu dicipta daripada Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hawa dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, istausu bin nisa, sentiasa beri nasihat kepada wanita. Nabi SAW kata, mengapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dila', kerana wanita itu dicipta daripada tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in minad dila'i a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok tu ialah yang paling atas. Maka dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa wanita, iaitulah Hawa khususnya, ya, awal mula wanita itu dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Namun apabila kita membaca kajian-kajian yang dijalankan, ada pendapat yang lain yang mengatakan bahawa Hawa itu bukan dicipta daripada tulang rusuk Adam. Mereka mengatakan sebenarnya Hawa dicipta daripada sumber yang sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Namun demikian, pendapat ini agak bercanggah dengan zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Baik, mari kita tadabbur ayat Allah Ta'ala ni, ya. Allah mengatakan bahawa Hawa dicipta daripada Adam, ya. Mungkin ada sebagian orang berfikir, oh, kalau macam tu kira Hawa itu anak kepada Nabi Adam lah, atau saudari kepada Nabi Adam. Tentu ini tidak menjadi anak kepada Nabi Adam, ya. Kerana proses penciptaan Hawa tidaklah dengan cara melahirkan, ya. Maka Hawa bukan anak kepada Nabi Adam alaihi salam, tetapi asal sumber penciptaan itu memang daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan ini memberikan banyak pengajaran kepada kita. Antara pengajaran yang boleh kita petik daripada sini, wanita dicipta daripada lelaki, ya. Ini menjadi satu peringatan kepada kita, ala anna zawjataka bud'atun minka, bahawa pasangan kita tu
isteri kita tu adalah bahagian daripada kita. Ini perlu kesedaran, ini perlu kita bangun. Bahawa isteri kita tu bahagian daripada kita. Dan manusia yang paling dekat kepada kita. Kerana Hawa dicipta daripada tulang rusuk. Fa'alaika bimura'atiha wal qiyami bihaqqiha. So oleh kerana itu wajib bagi kita untuk menjaga dan menunaikan hak-haknya. Maka wanita tak boleh kita biarkan, tak boleh kita zalimi, kita tak berikan haknya. Ia adalah bahagian daripada kita. Bahkan fa in zalamaha fa innama yadhlimu li nafsihi. Bahkan hakikatnya, kalau kita menzalimi wanita, menzalimi isteri kita, menzalimi pasangan kita, hakikatnya kita menzalimi diri kita sendiri. Kenapa? Kerana wanita itu bahagian daripada kita, pasangan kita itu adalah bahagian daripada kita. So kalau kita zalimi dia, maka sama dengan menzalimi kita. Maka Rasulullah SAW pernah peringatkan supaya Fatimah jangan disakiti. Nabi mengatakan, Fatimah itu bahagian daripada diriku. Apabila kamu menyakiti Fatimah, itu sebenarnya kamu menyakiti diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka itu satu satu perkara yang perlu kita tadabbur daripada penciptaan Hawa daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya. Di sisi lain juga ayat ini memberi pengajaran kepada kita. Az-zawjah labudda laha an takuna fi dhilli zawjiha. Wanita ataupun isteri tepatnya mestinya berada selalu di bawah naungan suami dia, di bawah perlindungan suami dia, di bawah penjagaan suami dia. Kenapa? Kerana ia adalah bahagian daripada lelaki. So apakah ini berarti merendahkan wanita? No, bukan merendahkan wanita, tetapi ia memuliakan wanita, ya. Bukan untuk merendahkan wanita, tetapi memuliakan wanita, ya. Dan penciptaan yang berbeza ini, ya, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam daripada tanah, dan Hawa dicipta Allah Ta'ala daripada Adam. Ini memberi pengajaran kepada kita bahawa tabi'atul alaqah bainar rajuli wal mar'ah fil Islam, ya, tabiat hubungan antara lelaki dan wanita dalam Islam, hiya alaqah takamiliyah la tanafasiyah. Ia adalah hubungan saling menyempurnakan, bukan untuk berlumba-lumba. Allah Ta'ala sengaja mencipta lelaki dan wanita daripada sumber yang berbeza dan cara yang berbeza. Dia menunjukkan kepada kita bahawa lelaki dan wanita, suami dengan isteri, bukan untuk saling bersaing, tetapi semangat hubungannya mestilah semangat untuk saling menyempurnakan. Untuk saling menyempurnakan, bukan untuk saling bersaing satu dengan yang lain, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Selepas Allah Ta'ala mencipta Adam, kemudian Hawa dicipta Allah Ta'ala daripada Adam, ya, maka wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah Ta'ala mengembangbiakkan keturunan yang ramai, ya, daripada keduanya, lelaki dan wanita. Maka sedikit demi sedikit bertambah sampailah ke saat ini yang kita tidak tahu pasti berapa jumlah sebenar manusia yang hidup pada zaman ini, ya. Kalau kita nak hitung sejak daripada zaman Nabi Adam, anak Nabi Adam sampai ke hari ini, wallahu a'lam, berapa bilion dah jumlah manusia. Mungkin trilion, bukan lagi bilion, ya. Sangat ramai. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berasal daripada satu insan Adam, kemudian Allah cipta Hawa,
Dan daripada dua inilah Allah Ta'ala kembangbiakkan manusia yang begitu banyak, yang kita tak tahu berapa jumlah manusia yang sangat-sangat banyak ni, ya. Dan ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semestinya apabila kita menyedari kuasa Allah Ta'ala ni, membuat kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Kemudian Allah mengatakan, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya, maksudnya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tu, ya, kamu saling meminta, ya. Baik, so kalau kita perhatikan pada surah An-Nisa ni ada dua kali Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bertakwa. Yang pertama tadi pada awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqu, bertakwalah kamu kepada Allah, yang mana Allah itu sebagai Rabb kamu, bertakwalah kepada Rabb kamu. Ya, mengapa mesti bertakwa? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Alasannya kerana Allah Ta'ala lah yang mencipta kita, ya, mencipta ayah ibu kita Nabi Adam dan Hawa. Kemudian daripada situlah Allah Ta'ala ciptakan manusia yang sangat banyak, termasuklah kita. Kemudian Allah perintahkan kepada wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Ini berbeza. Kalau pada awal ayat ittaqu rabbakum, dekat sini wattaqullah langsung disebut dengan lafzul jalalah, nama Allah Ta'ala. Apa beza dia? Apabila disebutkan lafzul jalalah, ya, ini menunjukkan keagungan dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada ayat ini Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, alladzi tasaalun, yang mana dengan nama Allah itu kamu saling meminta. Jadi gini, asma Allah itu sejak daripada zaman dahulu, ia adalah nama yang agung dan besar di dalam hati manusia. Maka tidak pelik apabila orang-orang musyrik dahulu sahaja itu mengagungkan Allah Ta'ala, ya. Maka misalnya dalam Quran Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi sebenarnya asma Allah itu, nama Allah itu dah besar dalam hati mereka sejak daripada dahulu. Bahkan pada ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, dahulu kalau mereka meminta kepada sesama manusia sekalipun, itu mereka sentiasa sertakan nama Allah, ya. Mereka bertawassul dengan nama Allah Ta'ala ketika meminta kepada sesama manusia pun. Maka disebutkan para ulama tafsir kita, dahulu kalau ada yang hendak meminta pertolongan kepada orang lain, mereka akan berkata begini, as'aluka billahi an taf'al al-amra al-fulan, ya. Dia akan berkata, aku minta kepadamu dengan nama Allah. As'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, antaf'ala kadha wa kadha, untuk kamu buat gini. Maknanya dahulu sebelum mereka meminta sesuatu pertolongan kepada orang lain, dia akan berkata as'aluka billah, ya, aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Mengapa mesti mereka sebut nama Allah? Kerana memang asma Allah itu besar, agung dalam diri mereka, sehingga kan mereka meminta dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tahu apabila mereka sertakan nama Allah Ta'ala demikian, maka orang yang diminta tadi tak mungkin menolak. Kenapa? Kerana telah menyebutkan nama Allah yang sama-sama agung dalam hati mereka. Maka Allah Ta'ala perintahkan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ya, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Jangan sekadar kamu membesar dalam hati kamu asma Allah Ta'ala itu, tetapi kamu tidak bertakwa.
bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan sambungan ayat ni, wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim, hubungan keluarga. Ya, Masya Allah. Dekat sini Allah Ta'ala perintahkan untuk menjaga hubungan silaturahim. Para ulama kita mengatakan silaturahim wajibatun wa in kanat li kafir. Silaturahim dengan keluarga ni, ya, silaturahim ni dia dengan keluarga, ya, wajib walaupun mungkin ada yang bukan Islam, ya, maka agama dia urusan dia, tetapi hubungan silaturahim mesti kita jaga. Maka dalam Quran Allah mengatakan, ni misal saja anak dengan orang tua berbeza keyakinan, berbeza akidah. Allah mengatakan, ya, kalau mereka memaksa kamu, ya, wa in jahadaka, kalau mereka memaksa kamu untuk mensyirikkan Allah Ta'ala, ya, maka fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka, kata Allah. Jangan taat kepada kedua ibu bapa kamu. Namun Allah mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bersahabat dengan mereka dengan cara yang baik dekat dunia ni. Tetap bergaul dengan yang baik kepada mereka. Maka silaturahim, hubungan kekeluargaan ini sangat penting untuk kita jaga. Ya. Dan Masya Allah, sebelum Allah menjelaskan tentang ini tadi, Allah Ta'ala bercerita tentang penciptaan kita. Allah bangun dahulu kesadaran kita bahawa sebenarnya kita ni adalah keluarga. So, oleh kerana itu kita perlu menjaga hubungan silaturahim, ya. Selepas Allah Ta'ala tadi memerintahkan untuk bertakwa, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menjaga hubungan silaturahim. Dan Allah Ta'ala melarang kita daripada memutuskan hubungan silaturahim. Mengapa Allah Ta'ala buat begitu? Ya, supaya kita menjaga hak-hak, sama ada hak Allah ataupun hak kita sesama manusia, khasnya dengan kaum kerabat kita. Jadi Allah Ta'ala perintahkan, wattaqullah alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Perintah bertakwa kepada Allah disertai dengan perintah untuk menjaga silaturahim dan jangan memutuskannya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa selain kita perlu menjaga hak-hak Allah, kita perlu menjaga hak-hak makhluk. Antara hak makhluk itu ialah kita menjalin hubungan silaturahim, khasnya kaum kerabat kita yang ada hubungan rahim dengan kita. Maka jangan putuskan. Dalam satu hadis dikatakan Allah Ta'ala akan menyambungkan orang yang menyambungkan silaturahim dan Allah akan memutuskan orang yang memutuskan silaturahim. Artinya apa? Allah akan berikan kurnia Allah kepada orang yang menghubungkan silaturahim dan Allah Ta'ala akan putuskan kurnianya kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Maka jaga hubungan keluarga kita, ya. Jangan putuskan. Apapun yang berlaku, jangan putuskan. Ini kadang-kadang disebabkan harta yang sedikit, masalah yang remeh-temeh, kadang-kadang ada orang yang sampai berani memutuskan silaturahim. Dan memutuskan silaturahim, ia adalah bahagian daripada dosa yang amat besar. Ya. Baik. Kita teruskan ayat Allah Ta'ala. Hujung ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, innallaha alaikum raqibah. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengawasi kamu. Ya. Raqibah dekat sini, itu artinya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu fi kulli waqtin, dalam setiap masa, wa fi kulli zaman, fi kulli makanin, setiap tempat, wa fi kulli zamanin, dan setiap masa. Ya. Jadi ini menarik. Selepas Allah Ta'ala perintahkan kita bertakwa, ya, dan menjaga hubungan keluarga silaturahim tadi, Allah Ta'ala akhiri ayat ini dengan peringatan daripada Allah bahawa Allah Ta'ala sentiasa mengawasi kita, memperhatikan kita, ya, mengintai kita dalam setiap masa, setiap tempat, ya, dan setiap keadaan. Ya. Maka oleh kerana itu,
Ini perlu untuk sentiasa kita hadirkan dalam diri kita. Sentiasa perlu kita ingati bahawa Allah Ta'ala sentiasa mengintai kita, memperhatikan kita, melihat kita, mengetahui kita. Ya. Maka ada ungkapan ulama kita mengatakan begini, ru'yatuhu ta'ala asra'u min ru'yatika lil haram. Pandangan Allah Ta'ala kepada kamu lebih cepat daripada pandanganmu kepada perkara yang haram tu. Maksudnya begini, sebelum kita melihat perkara-perkara yang haram itu, Allah Ta'ala sudah terlebih dahulu melihat kita. Kerana tidak pernah satu saat pun luput kita daripada pengawasan Allah Ta'ala, penglihatan Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala, pengintaian Allah Ta'ala. Maka penglihatan Allah Ta'ala kepada kita lebih cepat daripada penglihatan kita kepada yang haram tu. Sebelum kita melihat yang haram itu, Allah sudah terlebih dahulu melihat kita. Sebelum kita melakukan perkara-perkara yang ditegah Allah Ta'ala tu, ya, Allah Ta'ala sudah terlebih dahulu melihat kita, mengawasi kita, memperhatikan kita. Ibaratnya macam ni, ada pencuri, ya, sebelum dia mencuri, orang dah tengok dia. Kalau begitu, kira-kira dia boleh lepas tak? Boleh selamat tak? Macam mana boleh selamat? Belum lagi dia mencuri, belum lagi dia ambil barang tu, orang dah mengintai dia dah. Mulai daripada dia keluar daripada rumah dia, kemudian datang ke rumah orang, mendekat dia, buka rumah tu, semua dah diintai setiap saat. Agak-agak mungkin tak lepas dia. Tak mungkin lepas. Maka begitulah kita dengan Allah. Setiap gerak-gerik kita, setiap langkah kita, setiap masa dalam hidup kita, setiap tempat yang kita berada di situ, tak pernah kita luput daripada pengintaian Allah, pengawasan Allah Ta'ala, pengetahuan Allah, penglihatan Allah. Maka salah satu maqam yang mulia itu adalah disebut dengan maqam muraqabah. Maqam muraqabah ni artinya satu kedudukan di mana seorang hamba sentiasa merasai diawasi Allah, diperhatikan Allah, diintai Allah. Sehingga kan ia tidak melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, ia sibuk dengan melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Mengapa? Kerana dia tahu Allah Ta'ala sedang mengintai dia. Bagaimana kita supaya sampai ke tahap maqam muraqabah ini? Level di mana kita sentiasa merasa diawasi Allah Ta'ala. Ada dua kunci utama. Ya, ada dua kunci utama supaya kita sampai kepada maqam muraqabah. Yang pertama, ilmu. Yang kedua ialah keadaan. Ilmu ni macam mana? Ma'rifatul abdi annallaha mutli'un alaihi, nadhirun ilaihi, yara jami'a a'malihi, wa yasma'u jami'a aqwalihi, wa ya'lamu kulla ma yakhturu ala balihi. Maka ilmu tadi, ya, seorang hamba perlu mengetahui bahawa Allah sentiasa melihatnya. Allah sentiasa melihat seluruh amal perbuatannya. Seorang hamba perlu mengetahui bahawa Allah sentiasa mendengar semua ucapannya dan mengetahui semua lintasan-lintasan yang ada di dalam hatinya. Ini perlu kesedaran ini, ya, diketahui oleh seorang hamba. Ini perkara pertama supaya seorang hamba boleh sampai kepada maqam muraqabah tadi. Ya, level orang yang sentiasa merasa diawasi Allah. Langkah pertama yang mesti ia lakukan, mesti ia mengetahui bahawa Allah sentiasa melihat seluruh amal perbuatan dia. Allah mendengar semua ucapan-ucapan dia. Dan Allah Ta'ala mengetahui semua apa isi hati dia, lintasan-lintasan niat-niat yang ada di dalam hati dia. Ini yang pertama. Wa ammal hal, adapun yang kedua itu keadaan.
mulazamatu hadzal ilmi al-qalbi bihaitsu yaghlibu alaihi wa la yaghfalu an, ya, wa la yakfi al-ilm duna hadhihi al-hal. Keadaannya gini, pengetahuan tadi perlu dilazimkan di dalam hati kita, sehingga kan ia betul-betul menyatu dalam hati kita, ya. Jangan pernah lupa tentang itu. Kerana hakikatnya gini, kita ni tahu bahawa Allah Ta'ala melihat kita, seluruh amal perbuatan kita. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala sentiasa mendengar semua ucapan-ucapan kita. Dan kita tahu bahawa Allah Ta'ala sentiasa tahu isi hati kita. Namun kadang-kadang pengetahuan ni lalai. Kita lupa. Kosong daripada hati kita. Maka perlu untuk sentiasa kita lazimkan keadaan pengetahuan tadi di dalam hati kita. Maka wala yakfil ilmu duna hadhil hal. Tidak cukup sekadar kita mengetahui sahaja bahawa Allah Ta'ala melihat segala sesuatu yang kita lakukan, bahawa Allah Ta'ala mendengar segala sesuatu yang kita ucapkan, bahawa Allah Ta'ala mengetahui semua isi-isi hati kita. Itu semua tak cukup kalau kita tidak sertai dengan keadaan hati kita sentiasa mengingati perkara yang tadi, ya. Sentiasa dalam hati kita ni kita buat, kita tanamkan pengetahuan yang tadi. Apabila kedua-dua ini telah kita satukan, pengetahuan tentang Allah Ta'ala tadi, kemudian sentiasa kita lazimkan keadaan pengetahuan di dalam hati kita, maka insya-Allah maqam muraqabah itu kita akan sampai ke sana. InsyaAllah kita akan sampai kepada maqam muraqabah, iaitulah satu kedudukan di mana seorang hamba sentiasa merasakan pengawasan Allah Ta'ala, penglihatan Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala, pengintaian daripada Allah, sehinggakan amal perbuatannya baik, ucapannya baik, isi hatinya baik, dan ia tidak melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua termasuk daripada itu. Maka salah satu kunci bagaimana kita supaya dapat merealisasikan ketakwaan yang sempurna antara kita dengan Allah, dan bagaimana supaya kita dapat merealisasikan silaturahim yang sempurna antara kita dengan makhluk Allah, sentiasalah hadirkan dalam hati kita muraqabatullah, pengawasan Allah Ta'ala tadi. InsyaAllah dengan itu kita dapat menjalankan ketakwaan kita dengan sebaik-baiknya antara kita dengan Allah, dan kita dapat menghubungkan silaturahim kita dengan sesama makhluk Allah, khasnya kaum kerabat kita, sehingga kan kita menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak manusia yang insya-Allah apabila kita tunaikan kedua-duanya, kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sekadarnya saja kuliah kita pada subuh ni, yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.